Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita sambung lagi episod yang ke-7. Kita pergi kepada subtopik 2.2 Definite Integral. Dia punya course outline, kalau kita tengok kat sini ada dua. Yang pertama, kita nak apply the properties of definite integrals. Yang kedua, kita nak determine the area. Yang ni yang penting. Sambungan daripada yang sekolah menengah. Determine the area under a curve, under a curve and between two curves for polynomial up to third degree function. Maksudnya kita akan buat fungsi curve itu polinomial kita sampai kuasa 3 saja. Okey, kemudian nota nombor 5, kalaulah kita integrate sebelum ni, kita integrate, kita dapat jawapan. Dan perhatikan, memang madam suruh buat. Madam kata jangan lupa tambah dengan C. Tetapi untuk kali ni, apabila kita buat kamiran tentu, kita dah tahu dah kita nak mula dari A sampai B. Jadi dekat situ tak ada lagi tambah dengan C lah. Maksudnya kita akan buat proses jawapan itu. Yang pertama kita akan gantikan nilai X dia dengan B. Yang kedua kita gantikan nilai X dia dengan A. Okey. Kalau kita integrate, dia bagi contoh, daripada 0 sehingga 3, contohnya, fungsi kita contohnya adalah X. Dia nak terang maksud yang ini, takut ada yang tak jelas. Okey. Jadi, bila pelajar integrate, dia akan dapat X kuasa 2 per 2. Kemudian dia akan tulis nilai kat sini 0, nilai kat sini 3. So, pada permulaannya, kita akan gantikan, kita akan ada dua nilai FB tolak FA, di mana mula-mula, Meda gantikan nilai X tu dengan 3. So, dia jadi 3 kuasa 2 per dengan 2. Yang ini Meda akan ganti 0 kuasa 2 per dengan 2. Itu maksud FB tolak FA. So, yang ini awak akan dapat 9 per 4. Yang ini awak dapat 0. Jawapan akhirnya ialah 9 per 4. Iaitu dengan mengira. Okey, pelajar juga sebenarnya boleh diperkenalkan penggunaan kalkulator. Okey, dia boleh masukkan nilai di situ X dan nilai B-nya adalah 3, nilai A-nya adalah 0. Dia tekan je sama dengan. Jawapan, 9 per, okey. Asyik baik kita cek. Asyik baik kita cek. Bukan 9 per 4, 9 per 2. So, saya salah di sinilah. Careless di situ. Sebenarnya 2 tu tidak kuasa 2 pun. Yang atas je kuasa 2. Jadi, maafkan saya. Nilai kat sini adalah 2. Jawapannya adalah 2. Okey. Jadi, pentingnya kita tahu cara menekan kalkulator. Kerana kadang-kadang bila benda tu terlalu senang, kita congak dan kita tersalah. Lagi sekali, Meda ajar cara tekan kalkulator. Dan kalkulator ni dah menyelamatkan kita lah tadi daripada buat kesilapan yang simple. Kita tekan button integration. Nilai di dalam tu adalah X. Nilai di atas adalah 3. Nilai di bawah adalah 0. Tekan je sama dengan. Dapat 9 per 2. Dan thank you, boleh selamatkan video madam ni. Kalau tak, dia akan jadi salah. Okay, pada permulaan tadi dia salah. Okay, kena ada kemahiran tekan ataupun semak menggunakan kalkulator. Okay, seterusnya. Okay, dah selesai bahagian soalan nota yang kelima ni selesai bersama dengan penggunaan kalkulator sekali. Sekarang Meda nak pergi kepada properties untuk proses definite integral. Kalau kita integrate daripada nilai sama tak berubah, okay, kita akan dapat 0. Kita try tengok kalkulator kita. Kita try yang atas tadi nilainya 0. Sekejap saya buat pergi ke Z sekejap. Okay. Katakan kat bawah ni saya buat nilainya 3. Kat atas pun 3. Saya nak buat properties A. Okay, kita tekan sama dengan. Dapat 0. Okay, kita dapat 0. Itu yang pertama. A.
Selesai A. Sekarang Madam nak pergi pada B. Okey, kalau kita ada pemalar K ni, kita boleh letak je pemalar tu di luar. Kita boleh letak je pemalar tu di luar. Okey, sebagai contoh, kalau awak buat integrate, awak ada 2 X sajalah. Okey. So kat sini katakan kosong dengan 1. Jadi bila pelajar buat, pelajar akan dapat 2X, kan? 2X kuasa 2 per dengan 2. Alamak, matilah pula 2 tu kan. Kita nak tukar huruf lain. Okey, Madam nak tukar yang lain. Kalau tak dia mati tak habis lah. 3 kat sini. Jadi pelajar akan dapat 3X kuasa 2 per 2. Kemudian pelajar akan gantikan kosong dengan 1. Cuma maksud soalan itu ialah 3 per 2 tu kita boleh letak di luar saja. Okey, 3 per 2 tu kita boleh letak di luar saja. Biar yang memainkan peranan di dalam ni ialah X kuasa 2. Kan mudah tu. So dia akan dapat 3 per 2, 1 kuasa 2, 1, tolak kosong kuasa 2, kosong. Jadi jawapan kita dapat bersamaan dengan 3 per 2. Okey, tapi jangan terlalu confident sebab kita takut kita salah. Okey, kita boleh ambil kalkulator. Okey, kita boleh integrate dia. Nilai di dalam ni 3X. Nilai kat atas tu adalah 1. Nilai kat bawah ni adalah kosong. Kita dah bercek. Sama dengan. So, kita dapat jawapan kita kali ni kita betul 3 per 2. Okey, itu maksud K tu diletak di luar. Okey, kemudian untuk C. Untuk C sekarang ni, kita dapati asalnya B dekat bawah, A di atas. Kalau katakan kita pusingkan A di bawah, B ke atas, bermaksud kita kena letakkan tanda negatif di depan. Okey, kita kena letakkan negatif di depan. Okey, itu C. Kita pergi kepada D pula. Okey, macam tadi, Madam letak K ni di luar. Okey, K di luar. Sebelum proses tu lagi, Madam dah letak luar dulu. Dia hampir-hampir sama dengan B, tapi B dia dah buat proses pengamiran. Masa D ni tak buat lagi pengamiran. Okey, kemudian kalau kita ada fungsi F, kita nak tambah dengan fungsi G, sebenarnya kita boleh selesaikan secara berasingan. Kita selesaikan dahulu Fx, okay, dapat jawapan dan kita selesaikan pula untuk kategori Gx. Buat satu per satu. Okey, untuk F, kalau keadaannya kita kata kita nak pergi, kalau ikutkan daripada A, kita nak pergi pada B. Okay, tetapi banyak pancaroba dia. Okay, kalau kita nak mula dari A, kita kena pastikan nombor yang mula kat bawah ni mesti A. Dan sebutan yang terakhir, nombor yang terakhir ni adalah B. Apa yang berlaku di tengah-tengah tidak menjadi masalah. Tak apalah dia nak stop banyak kali RNR pun sebab dia bayar tol, dia nak berhenti banyak pun tak apa. Tapi yang penting kalau soalan kita bermula dengan A, sebutan pertama pun mula dengan A. Kalau kita berakhir dengan B, sebutan terakhir mestilah B di situ. Itu mesti. Okey, kita tengok properties untuk G pula. Untuk G kat sini, okey, kalau kita integrate A sehingga B, okey, kita akan dapati jawapannya lebih besar sama dengan kosong jika fungsi kita itu lebih besar daripada kosong dan nilai A dengan nilai B, nilai X kita berada di antara A dengan B. Okey, kalau fungsi kita tu lebih besar sama dengan kosong, jawapan kita pun akan dapat begitulah ya. Okey, itu yang G. Okey, saya dah bercek. Untuk properties ni sebenarnya dia ada banyak. Okey, dia ada banyak. So, dia akan kata kat sini dekat CS, dia cuma cakap determine the integral, 2.2, apply the properties of definite integral. Bilangannya dia tak mention berapa. So, Madam state kat sini ada A sampai G. Okey.
Seterusnya kita akan tengok contoh 29. Macam mana kita nak menggunakan properties untuk menjawab soalan ini. Okay, tajuk integration ni dia walaupun kita nampak dia pendek, tapi benda yang nak terang tu dia banyak juga. Okey, yang pertama kita belajar tadi, kalau sini 3, sini 3, walaupun fungsi kita tu macam-macam, f(x) ke g(x) ke, okey, so kita akan dapati nilai kita adalah kosong. Okey, kemudian soalan B. Kita ada 1 hingga 3, tetapi ini terbalik, 3 hingga 1. Ini menjadikan kita perlu buat perubahan, dia akan menjadi, kita letak tanda negatif dan kita turunkan semula nombor 1 dengan 3 supaya sama dengan apa yang diberikan oleh soalan. Sebab yang diberikan oleh soalan, 1 kat bawah, 3 kat atas. Jadi kita letak tanda negatif, kita ikut properties tadi dan kita ambil saja jawapannya negatif, jawapannya adalah 5. So, negatif, ambil jawapan soalan yang bagi tu, jawapan kita akan menjadi negatif 5. Okey, selesai di situ. Kita akan tengok pula C. Okey, C, dia pendek je jalan kerja ini. Okey, untuk C, kita nak guna properties yang ini, iaitu Madam nak letak 4 tu di luar. 1, 3 ni dah cantik, tinggal saja fx. Dah cantik dah ni. 1 kat bawah, 3 kat atas ni memang dah cantik. Dia ikut soalan. Dan nilainya adalah 5. So, dapatlah kat sini 4 darab dengan apa yang soalan bagi, 5. Dan jawapan C ini ialah 20. Okey, soalan D. Mula-mula Madam letakkan 1/2 ni di luar. Kemudian 3 hingga 8. Fx dx. Madam tengok 3 hingga 8 ada tak? Oh, ada. 3 kat bawah, 8 dekat atas. Jawapannya 10. So, Madam ambil sama dengan setengah darab dengan 10. Maka jawapannya ialah 5. Alright. Mudah tapi kita kena mahir beberapa. Okey. Soalan E. Soalan yang sama, E pula. Okey. 1 sehingga 8. Jauh perjalanannya tu. Okey. Nombor 1 dulu dia mula. So, Madam kena mula dari 1. Tetapi 1 dia tak boleh terus kepada nombor 8. Dia kena transit dulu dekat 3. Lepas dia transit, dia teruskan perjalanan daripada 3 sehingga 8. Dia transit. Yang penting, mula dengan 1, akhir dengan 8. Dan bila dia gantikan nilai, dia akan dapat 5 tambah 10. Okey, 5 tambah 10 iaitu 15. So, jawapan yang ini kalau Madam boleh tulis kat bawah ni. 5 tambah 10 dapatlah 15. E, F, G. Ni kena betulkan. E, F, G. Tersalah tu. So, kalau Madam contoh, Madam kat sini supaya kita perasan ada errata di situ. Okey, ni tajuk 2. Untuk versi pensyarah. Okey, pembetulan ni sangat penting sebab bila kita buat video, kita nampak ada typo di mana-mana. So, tak betulkan terus, nanti kita lupa. Okey, kita betulkan secara teruslah. Oh, saya cari mana dia duduknya. EFF, ni dia. EFF. Saya betulkan ini menjadi huruf G. Okey. Selesai masalah pertama. Kita tengok Kita buat dengan penuh teliti. Kadang-kadang kita ada tersalah juga. Okey, save. Ada satu lagi, Madam betulkan. Salinan pelajar.
Salinan pelajar. Example muka surat 46. Ni EFF. Betulkan terus. Alright, selesai. Okey. So, kita dah betulkan yang ini menjadi huruf E, F, G sekarang. Okey, untuk F yang ini, F yang sebenarnya, kalau kita integrate, dia ada dua tu ya. Medan akan pecahkan dia menjadi integrate 3 hingga 8 Fx dx, barulah medan integrate dari 3 sehingga 8 5 dx. Kita pecah. Okey, so kita tengok kita dapat apa jawapannya. So yang ini awak akan dapat Meda faham kenapa salah. Dia sebenarnya EF jalan kerja rupanya tadi. Okey. Sebab nak buat jalan kerja. Okey, faham. Jadi nanti Meda betulkan versi pensyarah dan pelajar semula. Okey. Sebenarnya tak ada soalan G. Tak ada. Dia nak bagi ruang untuk, sebab kita copy daripada versi pensyarah kan, yang pelajar pun terikut sekali. Okey, so untuk yang pelajar, sebenarnya kita nak suruh pelajar terus dapat jawapan. So dekat sini ruang untuk yang ini sebenarnya. Okey, so kita sambung kat situ. Medan sama integrate 3 hingga 8. Okey, 3 hingga 8. Fx kita dapat kat sini 10. Tambah dengan yang ini 5x. Bila kita integrate dapat 5x 3 hingga 8. So jawapan kita 10 tambah dengan, mula-mula Medan ganti dengan 8. So 5 darab 8 40. Okey. Kemudian 5 darab 3 15. 40 tolak 15. Lepas tu 10 tambah 40, tak boleh nak coret. 10 tambah dengan dalam tu 40 tolak 15. Tiba tak ada corak awak. So dapat jawapannya 35. Alright. So yang tadi tak jadi betulkan lah. So A sampai F sahaja. Yang F kat bawah tu sebenarnya ruangan untuk kita buat jalan kerja. Okey, so kita selesai dah example 29. Kita cuba tengok example 30. Kita nak guna properties mana-mana, kita tak kisah. Okey, katakan pelajar nak mengira sekarang jawapannya. Pelajar katakan nak letak 2 T di luar. 1, 2. Jadi yang dalam tinggal X kuasa 3. Okey, terpulang kepada individu. 2. Okey, sekarang tengok Medan nak integrate, dia akan jadi X kuasa 4. Sepatutnya per 4, tapi Medan nak letak kat luar per 4. Supaya mudah benda yang dalam. Terpulang kepada pelajar. Okey, so kat sini awak akan dapat 1 per 2. Mula-mula awak ganti nilai X tu dengan 2. 2 kuasa 4, 16. 1 kuasa 4, 1. Okey, awak akan dapat 15 per 2. Ini jawapan dia. Kita double check dengan menggunakan kalkulator. Example 30. Integrate 2x kuasa 3. Gitu. Atas nombor 2, bawah nombor 1. Sama dengan. Tepat. Alhamdulillah. Example 30 selesai. Okey, sekarang pelajar tengok dahulu example 31. Okey, example 31. Okey. Semasa kita nak buat soalan 31 ni, kita tengok kita pernah belajar benda ni pada video-video yang dah ke depan sana. Mula-mula untuk integrate yang ini, Madam ajar itu bersyair. Jadi kita ulang lagi syair tu di sini. Okey, kita ulang lagi syair tu di sini. Yang pertama,
salin semula dalam kurungan, kuasa pula bertambah 1, bahagi dengan kuasa itu, bahagi juga differentiate dalam kurungan. Proses integration benda yang sama, cuma untuk menceritakan tentang definite integral ni, dia ada kotak di sini dan nilai bawahnya 2, nilai atasnya 5. Kemudian kita akan gunakan properties yang nilai di bawah tu adalah 1/15 media letak luar, supaya di dalam ini menjadi mudah. 3x tolak 10 kuasa 5, media nak gantikan dengan 2 dengan 5 dengan mudah lah. Okey, yang pertama media nak gantikan dengan 5. So, 1/11. Okey, mula-mula gantian yang pertama 3/5. Tempat X ni media nak ganti dengan 5. 3/5, 15. 15 tolak 10, media akan dapat 5. Okey, tolak dengan, sekarang tempat X tu media nak ganti dengan 2. 3/2, 6. Okey, 3/2 tu 6. 6 tolak 10 tu media dapat negatif 4. Jadi kita kena tekan kalkulator elok-elok. Okey, 1/15 kurungan 5 kuasa 5 tolak dengan kurungan negatif 4 kuasa 5. Tutup kurungan besar. Kurungan. Okey, sama dengan. So, media dapat jawapannya 1383/5. 1383 per dengan 5. Iaitu kalau kita guna tangan. Bagaimana kalau menggunakan kalkulator? Kita masukkan fungsi tersebut, integration, kita tekan, masukkan kurungan 3x tolak dengan 10, tutup kurungan, kuasa 4. Kemudian nilai di atas tu ialah 5, nilai di bawah tu adalah 2. Tekan je sama dengan. Kita akan dapat jawapan yang sama. So, kita berhenti sekejap. Kita tengok. Ni dah contoh 31. Contoh mana lagi ada 32. Okey, so media ingat kita habiskan sikit lagi example 32 untuk video episod yang ke-7. Okey, so untuk soalan example 32, untuk selesaikan yang ini sebenarnya pelajar kena ringkaskan dahulu soalan 1E. So yang pertama akan jadi X per dengan X kuasa 2 tambah dengan 1/X kuasa 2. Kita ringkaskan. Okey, selepas kita ringkaskan, kita akan dapat 1E. Dia akan dapat 1/X kat sini. Tambah dengan X kuasa negatif 2. Macam tu. Okey. Dan sekarang ni media nak mula integrate lah. Integrate yang pertama tu, kalau perhatikan 1/X, pelajar akan mendapat ln X. Tak payah tambah C dah. Nilai yang ini, pelajar boleh buat batu sehingga eksponen, kemudian tambah dengan kuasa negatif 1 per negatif 1. Boleh buat macam tu. Okey, so sekarang kita sebelum kita ganti nilai, boleh permudahkan dahulu. So yang ini dia akan jadi ln X daripada 1 sehingga E tolak 1/X daripada 1 sehingga E. Kita permudahkan dahulu. Sekarang media nak ganti nilai. Yang pertama nak ganti dengan E dulu. Jadi ln E tolak ln 1 tolak, tolak kurungan besar 1/E tolak 1/1. Jadi ada 4 sebutan lah. Okey, ln E, kalau kita tahu ln E itu sebenarnya 1.
Okay, ln I itu 1, ln 1 itu kosong. So, sama dengan 1 tolak kosong tolak 1 per I tambah dengan 1. Jadi, kita akan dapat 1 tambah 1, kita akan dapat 2. Tolak dengan 1 per I. Okay. 2 tolak 1 per I. Kalau nak dalam bentuk exact value, kita berhenti dekat sini. Okay, kalau dia nak exact value, berhenti kat sini. Kalau dia nak, dia panggil, apa ya? Kalau dia nak value dia, kita boleh tekan calculator lah. 2, okay, 2 tolak 1 per I. I kita boleh ambil I, saya rasa saya ambil I warna kuning lah ya. Shift ni dan kuasa 1. So, awak akan dapat jawapannya dalam desimal 1.632. Okay, kalau yang ini exact value ataupun kalau nak dalam bentuk saya lupa sebenarnya kata kunci dia tu, tapi kalau 632, dia ada 2 istilah. Dia tak datang masa saya buat video ni, ID tu tak datang. Sebab dia ada clue untuk memberikan jawapan dalam bentuk eksponen ataupun jawapan dalam bentuk desimal. Dia ada clue. Cuma saya lupa. Okay. So, itu saja video episod yang ke-7. Yang video seterusnya, sebab dia tak boleh panjang sangat, example seterusnya saya akan sambung dalam video yang akan datang. Itu saja.